وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Alhamdulillah, dapat kita bersama-sama lagi setelah sekian lama tidak berjumpa. Dah 3 bulan kan? 4 bulan lah. 3 bulan PKP nak start balik. Hari tu kita telah membincangkan tentang dosa-dosa besar, iaitu salah satu dosa besar iaitu membunuh diri. Ingat, membunuh diri. Kita telah habis membincangkan tentang salah satu dosa-dosa besar, iaitu adalah salah satunya membunuh diri. Dan kemudian daripada itu adalah mengambil rasuah. Muka surat 113. Kitab Al-Kabair, iaitu membincangkan tentang dosa-dosa besar. Salah satunya ialah mengambil rasuah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Maksudnya, dan janganlah sebahagian kamu, wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah sebahagian daripada kamu itu memakan harta sebahagian yang lain. Amwalakum bainakum bil batil, dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Jangan kita makan harta orang lain dengan cara yang batil. Tak kira lah siapa pun, harta kawan kita ke, adik-beradik ke, anak yatim ke, dengan cara yang salah, iaitu dengan cara yang menyalahi syarak. Dan janganlah kamu watudlu biha ilal hukam. Watudlu biha, dia ikut yang sebelum itu wala, tapi dihazafkan wala tudlu biha, dihazafkan jadi watudlu biha. Watudlu biha ilal hukam, dan janganlah, kita takdirkan ada la itu, dan janganlah kamu membawa harta itu, urusan harta itu kepada hakim. Kita nak makan satu harta tu dengan cara yang salah, kita bawa perkara tersebut kepada hakim, kepada pemerintah, supaya kita dapat makan harta tu, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا, untuk kamu memakan harta orang lain.
min amwalin nasi bil ith, iaitu dengan cara yang salah, dengan jalan berbuat dosa. Ithmun, dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Kita buat benda tu, berasuah, makan harta orang lain secara salah. Kita tahu benda tu salah, tapi kita tetap melakukannya. Banyaklah di dunia ini, kita nak makan, kita nak mencari habuan dunia ini, kita sanggup makan harta orang lain. Dengan apa cara pun dia nak ambil harta orang lain, nak makan. Termasuklah dengan mengambil rasuah, iaitu janganlah kamu menghulurkan harta-harta kamu kepada penguasa. Jangan, maksudnya jangan kita bagi harta kita itu kepada penguasa untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Jangan kamu memberi rasuah kepada mereka supaya mereka memberi hak orang lain kepada kamu. Contohnya, nak dapat sesuatu projek ke apakah, kita dengan jalan memberi rasuah. Projek nak buat jambatan ke, nak buat sekolah ke, bahkan nak buat masjid pun, mana letak ada yang rasuah untuk dapatkan habuan itu, keuntungan itu, sanggup merasuah. Sedangkan kamu mengetahui, bukan kita tak tahu, tapi kita tak tahu perbuatan itu salah. Padahal kamu mengetahui bahawa perbuatan tersebut tidak halal bagi kamu. Dia tahu benda itu salah, tapi dia tetap melakukannya. Sebenarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi rasuah, menerima rasuah itu di dalam neraka. Dua golongan itu akan dimasukkan ke dalam neraka, yang bagi rasuah dan yang terima rasuah. Sekarang ni pun kita ada SPRM kan, Badan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Badan untuk cek lah yang mana ada salah laku rasuah ke di dalam kaki tangan kerajaan ke, orang awam ke, dapatkan saya. Mak tu langkah-langkah kerajaan. Tapi kalau tak dapat diketahui, orang tak tahu pun, tak dapat nak detect benda tu, tetap akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat. Melaknat ni maksudnya jauh daripada rahmat Allah. Tak dapat rahmat, tak dapat belas kasihan daripada Allah. Dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat pemberi dan penerima rasuah. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmizi. Allah Subhanahu Wa Taala bukan Allah Taala, manusia pun tidak suka kalau rasuah. Orang yang terima rasuah tu suka lah, saya terima kan. Orang yang bagi rasuah tu pun seronoklah dapat projek, tetapi di dunia sahaja, di akhirat kena. Di dunia pun orang dah boleh dan mendapat hukumannya, ada balasannya. Kalau tengok di negara yang lain, negara kafir contohnya, seperti negara China ataupun negara Mexico ke apa itu, kata ada yang diseret dengan, orang kata, dengan
lori tu, diseret badannya orang yang rasuah. Di China pemimpin yang rasuah ada kena potong tangan, tak silap. Itu hukuman di negara yang kafir. Tetapi bagi negara Islam adalah hukum orang yang memberi rasuah dan perasuah ini adalah haram, dan mereka mendapat perlu dikenakan hukuman takzir lah, hukuman daripada pemerintah itu, Islam itu. Dan daripada Abdullah bin Amru, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Bukan saja Allah Subhanahu wa taala, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Ulama berkata penyogok adalah orang yang memberi rasuah, sementara yang disogok adalah orang yang menerima sogokan. Tetapi dalam situasi masyarakat sekarang ni yang penuh dengan masalah, penuh dengan tipu daya, kadang-kadang tidak dapat lari daripada menerima rasuah, memberi ataupun menerima rasuah atas iman seseorang itu yang boleh menghalangnya. Contohnya ahli parlimen ke, menteri ke, orang ni biasalah kan menerima rasuah. Sebab orang nak dapat projek sebagainya, mereka akan memberi rasuah lah. Tak kira lah kata sedekah ke, apa ke, seguh hati ke, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, suatu habuan itu, maka ia dinamakan rasuah. Sekiranya ia berniat menyakiti Muslim atau ingin mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, ia termasuk dalam kutukan tersebut. Sama ada ia bertujuan untuk menyakiti orang Muslim, menyakiti orang Islam, ataupun untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, termasuklah di dalam kutukan tersebut, termasuk orang yang rasuah dan pemberi dan penerima rasuah. Adapun apabila seseorang memberi sesuatu untuk mendapatkan haknya dan untuk menjauhkan dirinya daripada kezaliman, tidaklah termasuk dalam kutukan ini. Kalau orang tu nak dapatkan, menjauhkan dirinya daripada kezaliman, contohnya pemerintah yang zalim, dia kata kena bagi duit lah, kalau nak cukai ke apa ke, kena bagi, maka itu bukanlah dinamakan rasuah. Sedangkan lagi hakim sogokan adalah haram. Hakim yang disogok, hakim yang dirasuah, kerana dapat membatalkan yang hak dan boleh mendorong berlakunya perbuatan zalim. Hakim juga orang yang selalu mendapat ataupun menerima rasuah, selalu disogok lah. Kenapa hakim selalu disogok? Kerana supaya dia terlepas daripada hukuman, terlepas ataupun dia nak menghukum seorang itu
yang tidak bersalah. Dia kata nak bagi salah juga, sogoklah, bagi rasuah. Tapi di zaman sekarang ni mudah sangatlah nak bagi rasuah tu. Tak tahulah kita nak cek macam mana seorang itu dia ni makan rasuah ke tak. Pemimpin kita, pemimpin negara kita ni tak tahulah, wallahu alam. Kena cek lah. Kadang-kadang kalau kita tak dapat nak detect benda tu, atas iman seorang itu lah. Macam mana kalau dia telah menerima rasuah tapi dia nak bertaubat daripada perkara tersebut, rasuah itu, maka dia kena bagi balik lah. Contoh dia dapat 1 juta ke 1,5 juta, kena bagi balik orang yang bagi rasuah tu kepada orang tersebut. Yang kata dah bertaubat dah, tapi rasuah tu dah makan dah, terima juga, itu tidak dimakan bertaubat. Itu taubat lah, dah terima dah. Contoh 1 juta ke apa, masuk dalam akaun untuk dapat satu projek. Macam mana dia nak bersihkan dirinya, kena serah semula atau tersebut. Apa yang dikira sebagai rasuah? Apa yang disebutkan sebagai rasuah ni? Mengata rasuah, membasmi rasuah, nak membersihkan negara kita ni daripada rasuah. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yashfa' li akhihi syafa'atan fa ahda lahu 'alayha hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba." Sesiapa yang memberikan jaminan kepada seseorang, dia memberi jaminan kepada seseorang, lalu diberikan kepadanya sesuatu hadiah kerana jaminan itu, maka dia telah memasuki sesuatu pintu besar daripada pintu-pintu riba. Ada jamin, kata nak jamin kepada seorang itu. Contohnya dia kata, kalau melabur banyak ni, maka dapatlah sekian-sekian ni. Ataupun dia kata projek ini siap dalam masa 1 bulan. Lepas tu dia bagi, ada lah, kawan tu pun bagilah projek tersebut kepada dia, tetapi tidaklah sedemikian, maka ia termasuklah di dalam pintu-pintu riba. Nak mendapatkan sesuatu tu, dia kata melabur sebanyak ni, dapatlah sekian-sekian. Dia pun melabur lah, tetapi di sebaliknya, maka ia juga termasuk di dalam pintu-pintu riba, termasuk di dalam rasuah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, perbuatan yang haram itu ialah kamu memohon sesuatu hajat dari rakan kamu, lalu dia menunaikannya, kemudian dia memberi hadiah kepada kamu dan kamu menerimanya. Kita nak mohon sesuatu hajat, sesuatu keperluan kepada rakan, lalu kita memberikan sesuatu kepadanya, kepada rakan kita itu, dan rakan kita itu menunaikannya. Itu juga termasuk di dalam kategori rasuah. Lalu ni kalau tak rasuah, payahlah nak cari makan, betul tak? Ada orang kata macam tu. Tak rasuah ni payahlah dapat projek ke apa kan, melalui jalan biasa. Itulah
benda yang menguji keimanan kita. Sebab kita ni orang Islam, kita ada iman. Tapi orang kafir tak apalah, memang mereka tak kisah benda tu. Rasuah itu sebahagian daripada amalan mereka, budaya mereka. Tak rasuah itu, jadi macam tak kena pula, tak bagi sesuatu. Daripada Masruk bahawa dia pernah berkata dengan Ibnu Ziyad tentang satu kezaliman yang dilakukannya, dan kemudian dia mengembalikan hak tersebut. Masruk ni cerita kepada Ziyad bahawa Ibnu Ziyad ni bahawa dia telah melakukan kezaliman, iaitu dengan berasuah ataupun menerima rasuah lah, dan kemudian dia mengembalikan hak tersebut, mengembalikan harta tersebut. Kemudian Tuan punya hak menghadiahkan kepadanya seorang hamba, lalu dia menolak dan tidak menerimanya. Dia nak bagi seorang hamba, tapi dia tidak menerimanya. Dan dia berkata, aku dengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang menolak sesuatu kezaliman dari seorang Muslim, kemudian dia memberi sesuatu balasan kepadanya, dia nak satu benda tu, dia memberi satu balasan, satu pemberian, hadiah sebagainya, sama ada sedikit ataupun banyak, tak kira lah sedikit ataupun banyak. Biasanya kalau dapat benda yang banyak, dia memberi itu pun rasuah ataupun banyak, dia ikutlah nilai dah tu. Sama ada sedikit ataupun banyak, tak kira lah, dikira perbuatan yang haram. Termasuk juga perbuatan yang haram, iaitu memberi rasuah. Lalu berkata seorang lelaki, wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menganggap bahawa ia perbuatan yang haram, melainkan hanya rasuah kepada penguasa. Kami kata iaitu bukanlah satu yang haram, melainkan rasuah. Rasuah itu pun haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah itu di dalam neraka, masuk dalam neraka. Lalu dia berkata, itu rasuah adalah kufur. Rasuah itu adalah kufur, dosa besar. Jadi kita ni, kalau orang biasa ni, jaranglah nak rasuah. Mungkin ada sikit-sikit kan rasuahnya, kecil-kecil lah, tapi tetap haram walaupun sikit. Tapi orang yang pemerintah, orang yang mempunyai jawatan, orang yang mempunyai harta benda itu, maka nilai rasuahnya itu lebih tinggi kebiasaannya. Tapi sikit ke banyak, benda itu haram. Tapi di dunia ni banyak orang yang tak kisah benda ni, tak hirau lah, rasuah berasuah lah, asalkan dah dapat apa yang dia nak. Pejam mata sikit lah, tak apalah, rasuah pun meneri. Jangan kita terima keburukan seorang itu. Kita dah tahu benda tu salah, tapi kita tidak menghiraukannya, tak heran pun. Disebabkan perbuatan itulah mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkanlah kalau dia telah bertaubat. Cara nak bertaubat, membersihkan dirinya dengan kena pulang balik harta itu. Orang bagi kita 1 juta ke apa ke, bahkan RM10 pun kena bagi balik. Contohnya benda yang kecil pun apa, potong barisan ke apa ke, aku bagi
RM10. Mai aku dulu. Tu pun salah, rasuah lah. Ataupun nak dapat projek ni kan. Sesuatu projek itu, maka dia kena proses jambatan ke, railway nak, kan, ICRL dan sebagainya tu. Kalau ada rasuah, itu pun haram. Kami berlindung dengan Allah darinya, dan kami memohon kepada Allah kemaafan dan keafiatan dari semua bala bencana. Jadi pengarang ini memohon pada Allah Subhanahu wa taala daripada kemaafan, keafiatan, bebas, tidak terlibat daripada semua bala bencana ini. Disebabkan ramai sangat orang yang berasuah di dalam dunia ni, boleh menyebabkan jadinya bala bencana, jadinya corona, kan, coronavirus 19, COVID-19. Virus ini adalah, katakan bukannya adalah virus yang biasa, ialah virus yang ciptaan manusia, asal daripada negara China. Virus ini dia tujuannya adalah untuk peperangan. Nak berperanglah dengan Amerika, China dengan Amerika ni. Sebabkan mereka kata kalau nak perang menggunakan tentera ni rasa payah. Kan nak beradu tentera payahlah senjata ni. Akan menyebabkan musnahlah, jatuh ekonomi sebagainya, kematian. Nampak sangatlah kalau nak lawan secara tentera, tapi mereka menggunakan virus, menciptakan. Sebab itulah payah nak jumpa vaksinnya. Sebab dia bukanlah daripada binatang, bukanlah daripada orang kata kelawar, babi yang mereka makan itu, ataupun binatang yang mereka makan itu, tetapi hasil ciptaan manusia untuk merosakkan manusia juga. Tapi mereka selindunglah, tak nampak benda tu. Tapi asalnya adalah daripada China pula, ya. Negara China tu, ya, asalnya datangnya virus itu. Dan sampai sekarang belum dijumpai vaksinnya. Yang hanya kita lakukan ini adalah kuarantin, iaitu supaya virus itu dia mati dengan sendirinya selama 2 minggu. Proses dia tahan jangka hayat virus itu selama 2 minggu, dia kata. Jadi kita kuarantin 2 minggu tu, siapa yang mendapat gejala tu kena habis lah. Siapa yang habis lega tu, maka selamat, mengekang penyebaran virus itu. Tapi vaksin nak menghapuskan virus itu belum dijumpai. Sebuah kisah daripada Imam Abi Umar Al-Auza'i, seorang ulama lah, yang mana beliau tinggal di Beirut. Di Beirut ni di Iran. Bahawa seorang penganut Kristian datang kepadanya lalu berkata, seorang Kristian ini datang kepada Abi Umar Al-Auza'i lalu berkata, sesungguhnya penguasa Baghlaba telah menzalimi daku, dan aku ingin kamu menulis kepadanya tentang masalah ini. Dia kata penguasa Baghlaba ini telah menzalimi aku, dia kena zalim. Jadi aku ini ingin kamu ini menulis sesuatu kepadanya, kepada penguasa itu. Lalu dia ini, lelaki Kristian ini, datang membawa sebekas madu. Dia bawa madu sebekas. Lalu berkata Al-Auza'i, kata ulama tersebut, engkau boleh memilih. Engkau ambil madu ini dan aku tulis surat untuk engkau, atau engkau ambil kembali madu ini tanpa surat aku.
Dia boleh pilih. Dia kata kamu boleh ambil balik. Maksudnya dia tak maulah madu tu, macam nak bagi rasuah. Dia kata engkau ambil kembali madu ini. Ambillah madu ini balik dan aku akan tulis surat untuk kamu. Tetapi jika kamu tak mau ambil balik madu tersebut, ambil kembali madu tersebut, maka aku tidak tulis surat untuk kamu. Imam Al-Auza'i tidak mahu menerima rasuah walaupun sebekas madu. Bekas madu ni orang tak heran kan. Apa air madu tu, ataupun bagi makanan ke nasi ke apa kan, orang tak kisah. Orang lain ni nak harta kan, banyaklah. Lalu Imam Al-Auza'i menulis kepada hakim tersebut. Maka orang Kristian tu dah ambil baliklah madu dia tu. Jadi Imam Al-Auza'i pun menulis surat kepada hakim pemerintah tersebut. Maka lelaki itu mengambil bekas madu dan surat. Kemudian ia pergi kepada hakim. Dia ambil madu tu dan dia bawa surat pergi kepada hakim dan memberikannya surat tersebut. Bagi surat yang tulis tadi tu. Dan berkat surat itu Gubernur menghapuskan pajak atas lelaki itu sebanyak 30 dirham. Pajak, cukai lah. Cukai kepada orang kafir ni dikurangkan kepada 30 dirham. Berkat dia tu, tidak menerima rasuah. Semoga Allah merahmati Imam Al-Auza'i dan semoga mengumpulkan kita ke dalam golongannya. Ulama-ulama dulu, golongan salafus salih, mereka ini tidak mahu menerima sebarang habuan. Tambah-tambahan lagi dalam bentuk rasuah macam tu untuk mendapatkan sesuatu itu, nak membersihkan dirinya. Tetapi zaman sekarang ni payahlah nak mencari orang yang macam tu. Orang yang betul-betul bersih, tidak ada rasuah, tidak menerima sogokan sebagainya. Nak cari pemimpin pun payah yang betul-betul bersih. Walaupun orang tu katanya beragama Islam, iman dan agama Islam, tapi sukar kita nak cari orang-orang yang betul-betul bersih daripada benda macam ni, rasuah ini. Kerana rasuah itu ad-dunya mata'. Sungguh dunia itu adalah satu benda yang mata'ul ghurur, satu benda yang menipu daya. Manusia boleh tertipu, boleh terpengaruh dengan habuan dunia sehingga dia menerima rasuah, sehingga dia tidak menghiraukan halal dan haram. Janji dia dapat apa yang dia nak, yang dia inginkan. Kuliah setiap apa? Sampai waktu isyak. Itulah, di dunia ni macam-macam cobaan dan dugaan yang kita perlu tempuhi. Seorang pemerintah macam mana dia nak mengelakkan dirinya daripada rasuah. Macam nak buat satu projek itu, dia kena buat secara tender terbuka kan. Maksudnya semua boleh mohon itu, tak secara terus, dan tidak menerima sebarang rasuah. Kalau boleh menerima sebarang rasuah, maka orang yang kaya sahajalah, ataupun orang yang baik dengannya sahaja yang boleh mendapat projek tersebut. Orang yang tak rapat dengan dia,
orang yang tidak memiliki kelebihan harta sebagainya tidak dapat. Sebab itulah kita kata mengambil hak orang lain. Kalau kita pun sedang berusaha nak membersihkan daripada rasuah. Boleh tak kita bersihkan pemimpin-pemimpin kita ni semua ni daripada rasuah? Kalau pemimpin tidak bersih daripada rasuah, maka orang yang bawah pun apatah lagi tidak dapat membebaskan diri mereka daripada menerima rasuah. Ulama pun, ustaz-ustaz pun ada yang menerima rasuah, mufti pun. Dia kata aku bagi sebanyak ni, bagi 1 juta ke 2 juta pun, dia kata jangan keluarkan kenyataan ataupun jangan cakap apa-apa kalau aku melakukan benda ni. Benda yang salah yang pemimpin lakukan, maka mereka boleh menutup mulut ulama, mufti sebagainya itu dengan wang ringgit, dengan harta benda, dengan harpan dunia. Walaupun sebuah negara Islam, negara yang majoriti penduduknya Islam, tetapi rasuah benda-benda macam ni sukar untuk kita elakkan. Melainkan orang yang ada imannya, iman yang teguh. Tetapi orang yang telah menerima rasuah, macam mana? Adakah kita boleh menerimanya? Yang telah mengambil rasuah, seeloknya orang yang telah mengambil rasuah ini, kita tidak boleh menerimanya, melainkan dia telah benar-benar bertaubat dan telah menyerahkan semua hartanya yang telah ambil itu kembali kepada orang yang dia ambil itu, sahkan kembali. Kalaulah semua orang ni menerima rasuah, pemimpin terima rasuah, rakyat terima rasuah, semua terima rasuah, maka apa akan jadi kepada dunia ni? Akan jadi huru-hara, akan jadi ketidakstabilan ekonomi, akan jadi macam-macam lah penindasan, dan akhir sekali jatuh akan jadinya turunnya bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu sebekas madu pun orang tak mau terima. Sebab apa? Datang benda tu rasuah, nak dapatkan habuan, nak dapatkan sesuatu, tak terima. Tapi sekarang ni semuanya kita terima. Kerana dunia ini dunia yang memerlukan harta benda, mementingkan harta benda itu, sebabkan kita menjadi sedemikian. Dan kita sambung sikit lagi, lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Lelaki yang menyerupai perempuan iaitu dia lelaki tetapi dia memakai pakaian ataupun dia mengubah dirinya ataupun menyerupai dirinya sebagai seorang perempuan, ataupun sebaliknya perempuan itu menyerupai lelaki. Ia termasuk juga di dalam satu dosa-dosa yang besar, iaitu tasyabbuh, iaitu menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum itu, maka mereka adalah sebahagian daripadanya. Kalau kita ikut satu kaum itu, ikut orang kafir ke, ikut pemakaian mereka, ikut budaya mereka,
maka kita sebahagian daripada mereka. Termasuk di dalam hadis sahih, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa birrijali wa minal rijali bin nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat akan wanita yang menyerupai lelaki, dan begitu juga lelaki yang menyerupai perempuan, yakni wanita yang memakai pakaian, bercakap dan bersikap seperti lelaki, dan begitu juga sebaliknya. Allah melaknatlah wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai wanita. Dia ubah alat dia tu. Sekarang ni kan senang sah, dia kemajuan teknologi, kemajuan sains kini, perubatan sebagainya, dia boleh ubah badan dia tu jadi perempuan. Senang pergi Thailand lah, pergi ke Singapura. Thailand 12,000 dah ingat. Dia buang alat surik dia tu, dia buruh lah yang perempuan. Yang perempuan pun kalau nak jadi lelaki, dia bubuh alat surik yang lelaki. Jadilah. Jadi golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang jelas nampaklah. Dia cucuk hormon ke apa ke untuk menyerupai perempuan ataupun menyerupai lelaki, juga dilaknat oleh Allah. Ataupun dia memakai pakaian, dia perempuan tapi dia pakai pakaian lelaki. Jadi dia tengok lelaki ke perempuan ni, nampak rambut panjang apa ni, jalan macam orang apa ni, nampak macam lelaki kot. Dia tengok perempuan, gaya dia tu nampak macam lelaki. Ataupun lelaki tu nampak macam perempuan, lelaki tapi dia pakai baju kurung, pakai kain batik, baju kurung, baju kebaya, jalan tu. Tengok belakang, tengok ni, lelaki ke perempuan ni? Perempuan kot. Tengok baju tu pakai kurung apa ni, last sekali tengok lelaki. Juga dilaknat oleh Allah. Macam-macam lah sekarang ni, LGBT sebagainya kan. Tapi di Malaysia dia tak nampak lah. Ada sebahagian golongan kecil lah. Tapi kalau tengok di Thailand tu banyak lah. Di Thailand ni kan, tak apalah nak kafe tu, macam nak apa, masuk tadah lelaki nampak perempuan, pakai macam perempuan lah, rambut panjang semua, bawah dada semua ada lah. Jangan kita awak masuk ni, lelaki ke perempuan ni silat tandas ni. Last sekali tengok pun dia tengok kencing diri apa semua tu lah, lelaki. Itu pun orang yang dilaknat oleh Allah. Tu orang kafir tak apalah, orang kafir pun kena laknat oleh Allah. Tak kira lah kafir kat Islam ke, yang dia menyerupai macam tu dilarang oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Nak jadi dia punya jantina yang lain, pasal apa? Allah dah bagi dah macam tu, kita kena terima lah macam tu. Jangan kita ubah satu ketetapan Allah itu. Ada ketetapan yang boleh ubah, yang tak boleh diubah. Yang boleh diubah contohnya, orang tu dia jawab banyak, lepas tu dia pakailah produk tu, macam-macam produk ada sekarang ni, tajak laris ke apa ke, kupu putih sebagainya, dah pakai tu, nampak dah hilang jawabnya, dia nampak cerah. Tu tak apalah, ubah juga. Tapi itu dibenarkan. Yang tidak dibenarkan, ubah satu ketetapan, seubah jantina, ubah dia punya nampak tu, asal orang tu dia tak, kita boleh ketahuinya lelaki ke perempuan ni. Itu kata tasyabuh, menyerupai. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam riwayat lain disebutkan la'anallahu ar-rajulah, la'anallahu ar-rajulah minan nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang bersikap seperti lelaki. Wanita yang bersikap seperti lelaki hanya orang sebut sebagai tomboy lah. Dia ni perempuan tapi kasar lah. Jokoh macam tu sebut. Kalau ni pun gaduh sikit, tumbuk sebagainya. Makan pun tak ada tertib lah. Macam lelaki lah. Pakai seluarnya, bajunya sebiji lelaki. Rambut pun pendek. Semualah. Itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak mau tu dia buang terus alat sulit dia. Tak mau dah jadi perempuan, nak jadi lelaki. Ataupun nak lelaki dia buang alat sulit dia, jadi perempuan. Itu juga laknat lah. Jelas lah, laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan la'anallahu al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat lelaki yang berperangai seperti wanita, dan begitu juga wanita yang berperangai seperti lelaki. Dia kata ni berperangai, maksudnya bersikap seperti wanita. Jalan pun macam wanita ni, buat jalannya tu macam perempuan ni. Ataupun pakai baju, awak pakai baju batik ni, awak pakai baju kebaya ni, nampak macam perempuan. Janganlah. Zaman sekarang ni pun banyak macam tu. Kita pun duk sokong mereka, duk agung mereka. Mereka sepatutnya kita kena ubah benda tu. Dengan sokong benda tu, kita kena ubah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mar'ata talbasu libasata ar-rajul war-rajula yalbasu libasata al-mar'ah. Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang memakai dengan pakaian lelaki, dan lelaki yang memakai dengan pakaian perempuan. Pakaian dia tu pun tak boleh pakai yang menyerupai perempuan. Dan perempuan yang menyerupai lelaki. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wanfa'na zidna 'ilman bihamdika ya Hamid. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah.